Sementara kita menyedari keperluan untuk mengekalkan hubungan baik dengan semua negara, di waktu-waktu luar biasa ini, kita mesti mengambil langkah yang luar biasa. Contohnya, kedua-dua Brazil dan Jerman tidak gentar memanggil duta Amerika apabila didedarkan bahawa kerajaan Amerika mengintip pemimpin mereka, termasuk melakukan intipan telefon terhadap Presiden Dilma Rousseff dari Rusia, dari Brazil, dan Chancellor Angela Merkel daripada Jerman. Kita tidak harus gentar untuk memanggil duta Ukraine dan Rusia ke Wisma Putra bagi mendapatkan penjelasan mereka mengenai identiti pihak yang bertanggungjawab menembak jatuh MH17. Kita mesti mencari jalan terbaik untuk mengesahkan dakwaan bahawa Rusia telah membekalkan senjata berat dan artileri kepada pihak pemisah timur Ukraine, dan mengesahkan sama ada Rusia telah menghantar tentera atau ejennya untuk membantu atau mengetui puak pemisah tersebut. Kerana sama ada Rusia turut bertanggungjawab atau tidak, saya rasa kita kena lihat sejauh manakah mereka bantu Malaysia untuk menyelesaikan masalah ini. Tentulah apabila kita sebut memanggil duta Rusia atau Ukraine, mungkin saya boleh cadangkan Wisma Putra juga memanggil duta Amerika untuk jelaskan keganasan yang dibuat oleh Israel ke atas penduduk-penduduk tidak bersalah Gaza. Mungkin ini boleh mencerminkan bahawa pendirian berpadu daripada rakyat Malaysia yang dicerminkan dalam Dewan Yang Mulia ini, bahawa Amerika mestilah bertindak lebih agresif, bukanlah hanya menyatakan secara berulangan Israel has a right to defend itself, Israel has right to defend itself by murdering people. Saya rasa itu tidak masuk akal langsung. Tan Sri yang dipertua, kita tidak boleh takut-takut untuk menggunakan apa sahaja pengaruh yang ada untuk meletakkan tekanan yang perlu demi mendapatkan kebenaran. Sementara kuasa ekonomi kita tidak begitu signifikan berbanding Amerika Syarikat atau negara-negara kesatuan Eropah, kita mesti mempunyai hubungan ekonomi dengan Rusia. Malaysia telah pun mempunyai hubungan dengan Rusia dengan membeli 18 pesawat pejuang Sukhoi Su-30 MKM bernilai 900 juta US dollar pada bulan Ogos 2003. Pesawat ke-18 yang terakhir ini baru sahaja dihantar ke Malaysia pada bulan Ogos 2011. Jika Malaysia belum lagi menyelesaikan pembayaran terakhir untuk pesawat-pesawat ini, kita harus bersedia untuk menangguhkan bayaran jika perlu. Malaysia juga mesti bersedia untuk membatalkan jika perlu projek angkasawan kedua yang menjadi sebahagian daripada pembelian Sukhoi. Jika kita merasakan bahawa pihak berkuasa Rusia tidak memberikan kerjasama penuh kepada komuniti antarabangsa dan kepada Malaysia. Dan jika perlu, kita mungkin boleh mempertimbangkan untuk menyertai sekatan yang dicanangkan komuniti antarabangsa terhadap Rusia. Sekiranya Rusia tidak mau memberikan bantuan kerana ini amat penting, kita tidak terlibat dalam pergelutan politik di antara Rusia dan Ukraine. Kita tak berminat langsung, tapi saya percaya Rusia pun akan bersetuju. Ini adalah isu pri kemanusiaan. Kita hanya nak mereka yang menembak jatuh pesawat MH17, mereka mestilah dihukum, dan dihukum dengan seberapa segera yang boleh. Kita harap ini boleh disampaikan kepada kerajaan Rusia. Di peringkat antarabangsa, kita berharap Malaysia akan terus bekerjasama dengan negara-negara yang dengan menggunakan Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu sebagai salah satu cara untuk memastikan kerjasama antarabangsa dalam usaha siasatan MH17. Pilihan untuk meminta sebuah suruhanjaya siasatan bebas melalui Majlis Keselamatan mestilah sentiasa tersedia walaupun Rusia memiliki kuasa veto. Malaysia juga mesti mengkaji kemungkinan membawa kes ini ke Mahkamah Antarabangsa atau ICJ berikutan tauladan perhakiman dalam kes Iran Air Flight 655
yang ditembak jatuh oleh peluru berpandu tentera Laut Amerika yang dilancarkan dari kapal USS Vincennes pada 3 Julai 1988. Di tengah-tengah cabaran diplomatik dan pilihan-pilihan yang ada untuk Malaysia, kita tidak boleh melupakan warga negara yang sedang menuntut dan bekerja di Rusia. Menurut Duta Rusia ke Malaysia, Lyudmila Vorobyeva, terdapat seramai 6,000 mahasiswa Malaysia di Rusia. Dan beliau, iaitu Duta Rusia ke Malaysia, sebagai seorang kawan kepada Malaysia, saya percaya beliau faham perasaan bukan sahaja sedih tapi juga marah di kalangan rakyat Malaysia, dan kita harap beliau bolehlah sampaikan mesej, pesanan, permintaan, rayuan kita tak terlibat dalam pergelutan kuasa geopolitik dunia. Kita hanya mahu kita punya rakyat selamat. Kita mahu keadilan untuk mangsa-mangsa nahas MH17. Daripada 6,000 mahasiswa Malaysia di Rusia, saya pohon kedutaan Malaysia juga memastikan mereka selamat dari segi kebajikan dalam saat-saat ini. Di saat kita sibuk dengan tragedi MH17, janganlah kita lupa bahawa hari ini genap 137 hari sejak MH370 hilang. Kita tidak boleh mengabaikan keluarga yang kehilangan orang tersayang dalam pesawat MH370. Dan terus kita harapkan boleh dapat jawapan tentang lokasi terakhir pesawat tersebut. Sekali lagi saya ingin mengucapkan takziah kepada semua mangsa dalam MH370 juga serta ahli-ahli keluarga, kerana kita mahu memberikan peringatan bahawa kita tidak lupa juga mangsa keluarga MH370. Pembunuh-pembunuh untuk MH17 mestilah dihukum, dan barulah mangsa-mangsa dan ahli keluarga boleh mendapat ketenteraman jiwa. Semakin kita mendekati perayaan Hari Raya Aidilfitri pada 28 hari bulan Julai, kita pasti menyambutnya dengan hati yang berat, menyedari bahawa ada dari kalangan kita yang akan menyambutnya tanpa orang tersayang di musim yang sepatutnya penuh kegembiraan ini. Kita harus mengenang mereka yang telah kehilangan orang tersayang dalam kedua-dua tragedi MH370 dan MH17, dan pada masa yang sama menghargai dan menilai setiap saat kita bersama mereka yang kita kasihi. Kita juga pasti mengenang petugas-petugas MAS, anggota kabinet dan para penjawat awam yang akan bekerja sepanjang hari raya kerana MH17. Kita menghargai usaha mereka dan kita mahu mereka tahu bahawa kita berdoa dan mengharapkan bahawa hasrat Malaysia akan tercapai. Malam ini mungkin malam 27 kalau itu kadar, dan mungkin harapan bahawa kita harap mereka pembunuh-bunuh ini boleh dibawa ke muka pengadilan. Dengan ini saya menyokong usul yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan saya ucapkan terima kasih.